Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita baca hadis-hadis berkaitan dengan persiapan Ramadan. Jadi saya ada buat salah ni, kita pakai ambil satu ini. Tak payah pakai kitab tu. Pasing-pasing kat belakang. Banyak ni. Bismillah. Ada tak dapat lagi dah? Ada tak dapat lagi? Ada lagi kat kereta saya. Ada kat budak saya ada sana belakang, tak cukup ambil dia lagi. Tak cukup. Anda mengatakan ada budak saya tadi, mana dia main lagi, tak cukup. Mana dia duduk kana? Pak Mila ni Hafidah Zaman ambil lah tu yang main dulu. Ada pakcik tunggu kat depan tu, cepat ni. Ada tak kita main depan tu. Baik, saya baca risalah ni. Sagi yang tak ada lagi tu dia pun main. Ada, dia ingatkan tak ramai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang buka depan tu. Firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ni selalu kita dengar dalam huraian-huraian setiap kali masuk bulan Ramadan. Banyaklah kita dengar ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, Al-Quran dan Lailatul Qadar. Bila tiba bulan Ramadan, ada 3 benda yang saling mengait antara satu sama lain. Yang pertama Ramadan.
Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Lailatul Qadar. Ini saling kait mengait antara satu sama lain, mempunyai hubungan rapat di antara satu dengan yang lain, sebagaimana diterangkan dalam kitab Allah dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ialah bulan nuzulul Quran. Yang bermain itu, kita baca risalah yang saya bawa ni. Ada yang tak dapat lagi, sekejap lagi ada lagi tu. Tak sampai bermain. Bulan Ramadan ialah bulan nuzulul Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dalam ayat yang lain diterangkan lagi tentang masa turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran. Hari yang diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu ialah Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang tak dapat air angkat tangan? Mana tak dapat air? Angkat tangan, tak dapat air. Semua dapat dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, malam kemuliaan dan kebesaran. Oleh kerana pada ayat yang lalu ditegaskan bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, maka dapat dipaham malam Lailatul Qadar itu ialah malam satu malam daripada bulan Ramadan, tetapi tidak diterangkan yang mana satu. Tujuannya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya memperbanyakkan ibadah dan amal kebajikan di sepanjang bulan Ramadan. Jadi seperti mana kita ketahui bahawasanya bulan Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dia ada di bulan Ramadan. Tetapi dirahsiakan. Bilakah waktu Lailatul Qadar itu? Dan berbagai-bagai pendapat ulama. Tetapi semuanya ulama berkhilaf pendapat. Ada kata Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Ada kata Lailatul Qadar itu pada malam 17 Ramadan. Ada kata Lailatul Qadar itu berlaku 10 yang ganjil daripada 10 akhir yang ganjil daripada bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang tak ditetapkan? Lailatul Qadar itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana malam 27, ada hikmah-hikmah dia. Di antaranya supaya kita bagi tumpuan melakukan amal ibadah di bulan Ramadan sepanjang Ramadan. Kita tu sudah kaluklah bilakah berlaku bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu cuma kalau kita buat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, memang salah satu tu ada Lailatul Qadar. Itu. Lailatul Qadar ni boleh tengok ke tidak? Ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya boleh lihat Lailatul Qadar. Itu terpulanglah dengan
ketaatan, keikhlasan dia, dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita baca sejarah Imam Nawawi rahimahullah, waktu dia kecil, satu ketika waktu dia kecil, Imam Nawawi dia tidur malam. Bila dia tidur malam, dia terjaga. Tiba-tiba dia nampak dalam rumah itu dipenuhi dengan cahaya, macam bulan ada dalam rumah tu. Macam bulan ada dalam rumah tu dia nampak. Dia masih budak masa tu. Lalu dia panggil mak ayah dia. Dia kata malam, dia kata bulan ada dalam rumah, terang benderang. Mak ayah dia tak nampak, dia nampak. Ini yang kata Lailatul Qadar ni, ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan dia nampak. Lalu pada malam, pada hari itu, yang Imam Nawawi panggil mak ayah dia, waktu kecil dia nampak bulan dalam rumah tu, jatuh pada malam 27 Ramadan. Tu ulama mengatakan bahawa di antara orang yang nampak Lailatul Qadar ialah Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan ada juga orang dulu-dulu duk cerita, kalau kita bangun malam bulan Ramadan nampak pokok rokok sujud, itulah Lailatul Qadar. Itu wallahu alam, cerita-cerita dongeng orang dulu, cerita-cerita dulu. Tapi bagaimanapun ada orang yang Allah Ta'ala anugerahkan padanya boleh lihat Lailatul Qadar. Jadi cara nak cari Lailatul Qadar itu ialah beribadahlah kita di awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. InsyaAllah dalam tu ada salah satu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, malam yang berkah. Malam Lailatul Qadar juga disifatkan dalam Al-Quran sebagai malam yang berkat. Malam yang berkat itu. Berkat-berkat ni bertambah-tambah kebajikan, itu berkat. Ataupun bila kita dapat sesuatu kita rasa tenang, tenteram, itu berkat. Dan kita ada anak, kita rasa tenang dan tenteram anak, itu anak-anak barakah. Kita duduk dalam rumah kita, walaupun rumah kita tu tak hebat, tak besar macam mana, macam orang apa semua, tak kira lah besar masjid pun, kita rasa tenang duduk dalam rumah, itu berkat. Kita ada duit banyak, bukan semua orang ada duit banyak tenang. Kalau dapat duit banyak, dia rasa tenang, lapang, tenteram apa semua, itu barakah. Kalau lagi dapat lagi kelang kabut, lagi kelang kabut, lagi kelang kabut, itu Allah cabut barakah. Ini cerita dia. Jadi malam Lailatul Qadar itu juga dipanggil Al-Qadr. Nombor satunya kita kena faham Ramadan itu sendiri. Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Ada pun bulan-bulan lain Allah Ta'ala tak sebut. Syawal dalam Quran ke, Rejab dalam Quran ke. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Quran. Jadi macam kata tadi, bila masuk je bulan Ramadan ni 3 benda. Pertama Quran, yang kedua Ramadan, yang ketiga Lailatul Qadar. Kenapa? Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran itu jatuh pada bulan Ramadan. Satu. Hari yang diturunkan pada Al-Quran itu dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Jadi yang besarnya ialah Al-Quran tu. Sehingga bulan dia diturunkan padanya Al-Quran menjadi penghulu segala bulan. Jadi maknanya bila masuk bulan Ramadan, kita kena mengisafkan diri kita. Mengisafkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Sejauh mana kita mendalami Al-Quranul Karim. Yang tak reti baca Quran kena belajar boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran kena latih rajin baca Quran. Cuba hafal surah-surah yang pendek sekurang-kurangnya bagi kita ingat. Dan jaga jangan kita lupa sampai mati. Lepas tu bagi masa kita dengan Al-Quranul Karim. Tengoklah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran itu, bulan tu menjadi lebih mulia daripada bulan-bulan lain.
Maknanya tak ada dah cara kita ni nak dapat kemuliaan selain daripada mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendalami isi Al-Quranul Karim. Maknanya orang yang selalu rapat dengan Al-Quranul Karim, orang ni orang yang paling mulia. Seperti mana mulianya bulan Ramadan. Jadi bulan yang kita nak sambut esok lusa ni ialah bulan Ramadan. Sebab itulah Allah yarham Tuk Mun Aziz dulu dia selalu tegur. Jangan panggil bulan puasa, kata dia. Panggillah bulan Ramadan. Kalau sebut bulan puasa tak ada apa. Bila sebut bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ada puasa. Bulan Ramadan juga bulan sedekah. Bulan infak, bulan derma. Bulan Ramadan juga bulan menahankan diri. Banyak bulan Ramadan juga bulan qiyamul lail. Dalam Ramadan tu ada macam-macam. Jadi panggil Ramadan, jangan panggil bulan puasa. Boleh ubah. Kita panggil bulan puasa. Itu. Bazar pandai panggil bazar Ramadan, tak panggil bazar puasa pula. Sebut Ramadan, latih. Kenapa bila kita sebut Ramadan? Maknanya kita sebut perkataan Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Faham? Itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Malam yang berkat yakni malam yang mengandungi pelbagai jenis kebaikan. Karena pada malam itu turunnya malaikat membawa rahmat dan sejahtera. Pada malam itu turunnya malaikat membawa rahmat dan sejahtera. Yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, karena membawa segala perkara ditakdirkan pada tahun yang berikutnya. Tak bising pada ni. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Itu kita baca selalulah. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan turun padanya malaikat dan ar-ruh, ketua bagi malaikat Jibril. Fiha, padanya, pada Lailatul Qadar. Itu. Kelebihan menghayati malam Lailatul Qadar. Karena mulianya malam Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya umatnya bersedia menyambut dan menghayati malam berkat dengan pelbagai jenis amal ibadah yang membawa rahmat. Bersedialah kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita bersedia menyambut dan menghayati malam yang berkat itu. Sebab itu bila tibanya macam hari ini penghujung bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan khutbah khas kepada para sahabat. Sebab tu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila penghujung bulan Ramadan ini kita bagi khutbah khas ataupun bagi ceramah khas berkaitan dengan persiapan-persiapan bulan Ramadan. Adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Antaranya kata Nabi, bulan ini bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa. Bulan ini bulan memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Bulan ini bulan yang memberi minum orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Tu Nabi bagi nasihat, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Sebab tu kita kalau nak Allah Taala ampunkan dosa kita, di antara amalan yang patut kita buat di bulan Ramadan, bagi orang yang berpuasa untuk berbuka puasa dengan harta kita. Beli makanan bagi orang berbuka puasa. Yang pertama, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebanyak mana orang yang makan makanan kita itu, pahala puasa mereka banyak mana, banyak itu juga Allah Taala bagi pada kita. Kalau kita buka puasa kita seseorang, makan kita seseorang, kita dapat pahala puasa. Tapi kalau kita nak gandakan pahala puasa kita, kita kena bagi makan harta kita untuk orang berbuka puasa.
Contoh kita bagi 100 orang makan. Bila 100 orang makan, pahala 100 orang tu banyak mana, Allah bagi juga pada orang yang memberi makan. Dengan tidak ganggu pahala dia. Jadi maknanya kalau bagi makan orang berpuasa, untuk berbuka puasa ni berlipat-lipat kali ganda pahala puasa dia. Sebab tu orang Arab ni tuan-tuan dia berebut sangat nak bagi orang makan. Bahkan kalau kita tengok tu sampai bergaduh, sampai bertumbuk. Berebut. Supaya orang makan makanan dia. Kenapa? Dia faham. Sekali bagi makan, Allah ampun dosa. Sebanyak mana orang berpuasa, makan makanan dia sebanyak itu pahala Allah Ta'ala bagi pada dia. Yang ketiganya, makanan itu akan menjadi benteng daripada api neraka. Nah, kalau kita nak buat benteng, nak buat pengadang daripada api neraka, kena bagi makan orang berpuasa untuk berbuka puasa. Dia hanya ada di bulan Ramadan. Buatlah. Itu taja makanan-makanan. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Macam mana kami nak menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa? Kami orang miskin. Kami tak ada harta, tak ada kekayaan. Rasulullah tak kata, kalau kamu miskin, kamu tak payah buat. Seperti itu. Rasulullah kata, tidakkah kamu, takkan kamu tak boleh bagi makan orang sebelah biji kurma? Sebab kamu miskin, takkan tak boleh makan sebelah biji kurma pun takkan kamu tak boleh bagi. Yang ini hanya diberi kepada orang yang memberi makan kepada orang berbuka puasa. Siapa tak bagi tak dapat. Pahala 3 tadi ni, ampun dosa, sebanyak mana pahala orang makan itu, banyak itu juga diberi kepada orang yang menjamu dan menjadikan benteng di pada api neraka. Maknanya apa dia? Orang kaya pun kena buat, orang miskin pun kena buat. Buat sekadar mana kita mampu. Jadi kalau tak buat, rugilah. Kalau kita tak menjamu orang berpuasa untuk berbuka puasa, rugi. Penat tuan-tuan kita cari duit, cari apa. Kalau duit tu tak jadi ibadat, rugi. Jamulah ini. Ini kita fikir siap-siap supaya jangan sampai lepas pada Ramadan nanti kita rugi. Kita menyesal. Kata Nabi, siapa-siapa memberi minum orang berpuasa untuk berbuka puasa. Yang tadi bagi makan, ni dia bagi minum. Dia beli susu ke bagi, lai kikang ke cendol ke, tak kira lah. Beli mineral ke, buat selori, lepas tu bagi sekotak-sekotak supaya orang minum minuman dia. Kata Nabi, siapa bagi minum orang berpuasa untuk berbuka puasa, minuman itu akan diganti dengan air kolam Kausar. Di padang mahsyar tidak ada lain dah kal air, hanya ada air kolam Kausar. Kata Nabi, siapa-siapa dapat minum air kolam Kausar, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Salah satu cara untuk minum air kolam Kausar, bagi orang berpuasa untuk berbuka puasa. Banyaklah hadis-hadis Nabi. Para sahabat kata Nabi ni seorang yang sangat pemurah. Tetapi bila tiba bulan Ramadan, Nabi sangat-sangat pemurah lebih pada bulan-bulan lain. Pemurahnya Nabi di bulan Ramadan seperti mana daun yang hendak gugur ditiup angin. Daun yang nak gugur ditiup angin. Daun tu memang nak gugur dia mudah jatuh. Tapi kalau tiup angin, lagi banyak jatuh. Sebab tu murahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti mana daun yang gugur ditiup angin. Sebab itulah Nabi bagi nasihat di bulan Ramadan supaya kita mempertingkatkan amal ibadat. Sebab saya pilih baca risalah ni. Kalau tuan tengok risalah ni, saya petik juga dalam musikah hadis, tapi kita tak ada sampai, saya ambil dulu sebab ni hadis-hadis dalam musikah hadis juga. Dalam bab puasa ada kita lah ni buat wuduk ke apa, tak sampai bab mayang lagi. Itu jadi lambat apa, saya petik dulu ambil tu buat buku ni. Itu ingatlah tuan-tuan, sama-sama saya pun begitulah, sehingga diajar kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disuruh kita berdoa, ya Allah berkatkanlah kami pada bulan Rajab, berkat kami pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, tolonglah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Minta nak supaya kita sampai bulan Ramadan, kerana kita tahu amal kita tak banyak, tapi bila-bila tiba bulan Ramadan diganda. Amal-amal yang sunat pahala macam yang wajib.
Amal-amal yang sunat pahala dia macam yang wajib. Sembahyang sunat pahala macam sembahyang wajib. Dia amal ibadat ni tuan-tuan sekalian, walaupun dia sunat sebesar mana pahala dia, tapi tak boleh lawan dengan pahala wajib lagi besar. Contoh kita sembahyang tahajud dengan sembahyang zuhur, mana pahala besar? Kita dah dengar selalu tahajud ni pahala besar, tapi zuhur lagi besar lah sebab dia fardu. Dia fardu. Tapi bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala naikkan martabat sembahyang sunat, pahala dia macam sembahyang wajib. Sedekah sunat macam sedekah wajib. Makna kalau kita bagi sedekah di bulan Ramadan, pahala dia macam zakat. Bagi wakaf di bulan Ramadan, pahala dia macam zakat. Bila tiba bulan Ramadan, yang wajib tu apa dia? Kata Nabi, yang wajib pahala dia macam 70 yang wajib di bulan lain. Yang wajib pahala dia macam 70 yang wajib di bulan lain. Sembahyang zuhur di bulan Ramadan, pahala dia macam 70 zuhur di bulan lain. Sedekah di bulan Ramadan, sedekah 100 di bulan Ramadan, keluar zakat di bulan Ramadan 100, pahala dia macam 70 kali ganda di bulan lain. Maknanya sebab tu setengah orang ada yang pilih nak keluar zakat nak apa, dia keluar di bulan Ramadan. Boleh lah. Nak derma, nak infak, nak apa, dia buat di bulan Ramadan. Kenapa? Pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW eloklah kita ni pun berada di penghujung Syaban. Sama-sama lah kita beringat. Yang ni baca ni tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya sama. Untuk saya sama. Itu. Saya ingin nak cerita bagaimana apa yang dilalui oleh saya lah ketika dulu 3 ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas masa PKP yang pertama, anak accident. Terlepas accident teruk lah, teruk. Di hospital pun 40 hari lebih. Lega anak accident, ayah kena COVID. Doktor kata ayah kamu boleh tahan dalam masa 4 jam lagi. Ada kata matilah. Kami pun cuba bawa balik. Takdir Allah Subhanahu wa taala pergi keluar untuk tanam pisang. Nyah doktor kata tu tak ada arah. Doktor itu. Habis ayah sambung saya pula. Ada riuh ni semua 3. Tak apa saya nak cerita hak. Kita ni tuan-tuan sekalian hak anak lah. Kalau kita sakit dengan anak sakit, biar kita sakit. Ada. Accident, koma, tak bergerak, tak apa. Tak bergerak, tak apa selama 2 minggu. Apa gerak, apa pun tak. Masuk hospital Seberang-Jaya. Doktor kata harapan tinggal 5%. Kemudian doktor ni pun dia lepas dia cakap tu, dia pun biasa jumpa dalam kita tu semua. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan biasa dah lalu macam mana semua. Sudah kena hantar ke JH, Hospital Besar Pulau Pinang. Pulau Pinang. Malam tu juga dia pun nak operate kepala. Operate lah, saya tunggu semua. Tak sedap. Balik masa tu kan semua PKP, mana tak boleh pergi ke mana pun semua. Tiada lah yang dekat-dekat kami juga buat sembahyang hajat. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak, tak apa semua ni. Saya fikir saya nak bertawassul dengan apa? Bertawassul mana? Nak cerita, ya Allah, apa amalan kebajikan yang saya ada, yang saya boleh nak habaq pada hari ini supaya Allah Ta'ala kabulkan doa saya. Ada akhir. Yalah nak cerita kata ustaz, ada nak murid mengajar, buat madrasah gitu gini apa semua. Saya tak nampak itu semua. Kerana lepas Ramadan, yang berlaku lepas Ramadan dulu, hak dulu kan, ni kat setahun dah lah semua. Saya ingat saya baca doa yang selalu orang baca untuk sakit lah, Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia. Allahumma rabban nas izhabil ba's, tolong hilangkanlah segala duka cita. Ishfi, ya Allah tolong legalah. Anta syafi, engkau sajalah yang boleh lega, tak ada orang yang boleh lega. La shifa'u illa shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah tolong bagi lega
dan lega-lega sungguh-sungguh, tak ada kesan-kesan sampingan sebalik itu. Lepas tu saya fikir saya, apa amalan yang kita elok tahu bila kita berdoa, disuruh kita tawassul. Ya Allah, dengan berkat malam Jumaat ni, kau terimalah permintaan aku begini. Itu. Saya fikir saya nak baca apa, nak tawassul dengan amalan saya yang apa. Itu. Tuan-tuan kan, kita duduk di rumah, anak koma duduk di ICU. Ada. Nak tengok tak boleh. Ada. Tengok tak boleh. Tentulah ICU ni tengok tak boleh, tambah PKP pula. Saya ingat saya berdoa pada Allah. Sebab saya bulan Ramadan, saya tak pergi mana. Kerja saya lepas pukul 3, saya akan masuk dapur bersama dengan tukang masak, jamu masak untuk orang berbuka puasa. Dulu lagi pukul 3 saya akan masuk sampai waktu berbuka lah, baru selesai. Kerana Nahdah ni ramai, budak-budak ada, semua orang pakat duduk, lebih kurang 400-500 orang. Itulah kerja saya. Ada. Ngajar tu ngajar lah, ceramah tak apa semua. Saya ingat saya berdoa, ya Allah, bulan Ramadan baru ni aku masak jamu orang berbuka puasa, bagi mereka makan. Itu. Sekarang aku susah. Saya ingat. Ya Allah, kalau lah orang panggil amalan yang aku buat ni, aku jamu orang buka puasa, aku masak, aku tolong orang masak apa semua bersama ni, aku minta tolonglah ya Allah, sembuhkanlah anak aku. Saya ingat setiap malam itulah sembahyang hajat saya. Ada. Saya apa semua. Saya bertawassul dengan saya bagi makan orang berpuasa untuk buka puasa. Bukan saya bagi makan, bukan saya bagi, saya tolong masak bersama dengan orang lain, duit orang bagi untuk berbuka puasa. Saya berdoa, saya bertawassul dengan apa dia? Dengan itulah setiap hari. Sembahyang hajat. Hari yang ke-14 saya pergi, dia buka mata. Hari ke-14 buka mata. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Sembuh. Alhamdulillah lah ni sembuh lah. Alhamdulillah. Sembuh. Nak cerita kata tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nampak kita tahajud, kita itu nampak pergi umrah macam orang sekarang. Sok umrah. Macam bukanlah kata umrah tu tak bagus tuan-tuan, tapi kalau segala-galanya nak tumpu pergi umrah yang kena keluar sampai puluh ribu apa semua, tuan-tuan sekalian, ada amalan-amalan kita buat tuan-tuan sekalian yang kadang-kadang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut itu, kita kena sebut gitu. Sebut gitu. Walaupun benda tu nampak kecil tuan-tuan sekalian pada pandangan kita. Mungkin tuan-tuan kita ceramah, kita mengajak, kita apa semua, wallahu alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tu jadi amalan kita, jadi pahala kita, bekalan kita apa semua. Tapi bab tu amalan-amalan kecil ni kita jangan pandang dia kecil. Pandang kecil. Cuba kita fikir, kalau kita ni semua berkira, semua hai apa semua, kalau kena masalah-masalah yang kita nak berdoa, kita nak cerita apa pada Allah Ta'ala? Allah Maha mengetahui. Cuma kita nak berdoa, kita nak sebut apa? Yang kita nak sangat supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar, orang panggil, permintaan kita. Saya rasa itu satu. Saya ingat gitu, tiap malam saya minta, ya Allah, bulan Ramadan saya masak orang berpuasa, masak makanan-makanan orang berpuasa untuk mereka buka puasa. Aku haraplah padamu ya Allah, dengan berkat aku duk masak tu, sembuhlah anakku. Itu satu. Yang kedua, saya ramai kawan-kawan yang tok guru di Patani, kawan-kawan di Mekah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersahabat dengan orang baik-baik ni, orang soleh ni, tuan-tuan sekalian. Kerana apabila saat ni kita nampak muka-muka ni, saya ingat saya pergi pondok kawan saya. Sedih tu. Yalah cerita anak koma ni tuan faham. Pergi pondok kawan saya. Saya tak telefon, saya pergi. Sahabat ada tolong sahabat sembahyang hajat di pondok. Dia kata, Ustaz Muttalib, sebelum Ustaz Muttalib mai, kami buat sembahyang hajat tiap malam dah. Ada, tiap malam buat dah. Tu yang kata kawan tuan-tuan sekalian, kawan. Saya kata kalau saya nak telefon, saya rasa macam tak apa, kerana benda tu besar. Sebab kita nak harap orang tolong dia. Biar saya pergi. Saya pergi pondok kawan-kawan saya. Dia kata, sebelum Ustaz Muttalib mai apa semua, kami duk buat mai ajar dah. Duk buat dah semua.
Ini cerita tu kawan tuan-tuan sekalian. Saya rasa dua benda tu. Dua benda. Kawan dengan amalan-amalan kita buat. Amalan kita buat. Bila kita saat sempit begitu tuan-tuan sekalian, kurang-kurangnya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah makbul. Tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah sihatlah. Lah ni. Ada walaupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab musabab kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada apa, tak ada siapa atas dunia ni pun tak ada makhluk atas dunia mampu menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah bagi kesempatan kepada kita. Ada Allah bagi kesempatan kepada kita supaya kita nak sambut bulan Ramadan ini, umpamanya nak sambut bulan Ramadan ni ialah buatlah amal-amal apa, kita bagi orang makan, bagi orang apa semua. Ini tuan-tuan sekalian kena. Sebab tu saya jarang cerita. Saya bila cerita rasa sebab lagi. Kalau orang cerita kata yalah saya ada madrasah, saya ada apa semua, tapi saya nampak amalan saya buat bulan Ramadan yang tu je. Ada masak kanji bagi orang makan. Tuan-tuan ini. Sebab tu apa sahaja bulan Ramadan ni, bila kita nak sambut bulan Ramadan ni, buat tuan-tuan sekalian. Buat apa-apa kebajikan boleh kita buat. Kerana bulan ni bulan rahmat, bulan sangat mulia. Itu cerita dia. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang ni kita dengar selalu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sembahyang dan pelbagai jenis ibadat lain-lainnya sedang dia beriman dan mengharapkan rahmat Allah Taala, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa berpuasa dengan iman, bukan puasa kita puasa orang puasa. Tak, kita puasa menyambut puasa dengan iman. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kita dosa banyak. Itu. Puasa dengan penuh keimanan. Jangan ada pasal lain. Ada pasal nak diet ke, pasal nak apa ke. Itu. Sambut bulan Ramadan dengan iman. Iman kita yakin dengan janji Allah. Janji Allah Ta'ala yakin. Kita yakin dengan janji Allah, bulan ini bukan sebarangan bulan, bulan yang menjadi penghulu segala bulan, dan ganjaran-ganjaran dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bulan ini juga bulan diturunkan Al-Quranul Karim, kitab Allah, mukjizat Nabi yang terbesar. Jadi aku nak sambut bulan ini dengan berpuasa dengan penuh keimanan. Allah ampun dosa-dosa dulu. Betul lah, lain Nabi sebut lisaimi farhatani, bagi yang berpuasa itu Allah Ta'ala anugerahkan dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika dia bertemu dengan Allah. Orang berpuasa dia dapat dua gembira. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa. Apa makna gembira ketika dia berbuka puasa? Sebab boleh makan. Itu jawapan mudahnya. Tapi bila kita cik-cik dulu, mungkinlah bila kita tua ni tuan-tuan, nak sonok tahu mana sangat buka puasa, kena kurma 3 biji, air segelasnya. Dulu-dulu kaluk lah. Ada. Lah ni kena kurma 3 biji kenyang. Buah Melaka 2 biji habis. Ada. Tapi apa makna gembira ketika buka puasa? Lama kata, setiap benda kita buat ibadat, selepas kita buat pasti kita gembira, kita akan rasa tenang selepas buat ibadat. Itu. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan Allah, pasti dia gembira ketika orang berbuka puasa. Orang yang berpuasa. Itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi contoh yang baik, telah menghayati terutamanya 10 malam akhir bulan Ramadan dengan beriktikaf di masjid, mengerjakan pelbagai ibadat untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah tunjuk contoh. Bertibanya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap diri untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Kita tuan-tuan sekalian ni nak sambut Lailatul Qadar, sambutlah, buatlah persiapan, berubahlah tuan-tuan sekalian. Bahkan Nabi suruh bila bulan Ramadan ni murahkan rezeki untuk orang berpuasa, untuk orang puasa. Maksud ni susah orang dulu. Kita kalau pagi-pagi makan tu, kalau bukan bulan puasa, mak buat apa? Dia buat nasi goreng bodoh je lah. Zaman dulu dah dia goreng-goreng itu Tidak dia bak pek ngah dulu
Pengah apa habis sangat dia bubuh apa? Nyok. Cicah dengan gula makan yang tu je lah. Bila nak makan sedap? Mak nak buat lompang, nak buat lopeh, mak nak buat apa dia ni seri muka. Masa bila? Ramadan. Baru kita jumpa benda-benda sedap mah. Ada. Sebab tu bila tiba bulan Ramadan, kita kena jamu anak-anak kita ni makanan-makanan yang istimewa, bukan membazir, istimewa. Sebab tu cuba kita lah ni apa yang nak kita jamu semua. Bila mari bulan Ramadan tak erti dah nak jamu apa yang istimewa sebab hari-hari istimewa. Cuba kita taruh resipi tu nak buat bulan Ramadan nak jamu untuk anak-anak. Dah. Habis shell out pun buat dah. Segala mak nenek buat dah. Bila tiba bulan Ramadan anak-anak jumpa benda sama. Sebab tu, oh ni resipi hak sedap ni aku nak simpan untuk bulan Ramadan nak jamu anak-anakku berpuasa. Kita murahkan rezeki dia dan special sikit bulan Ramadan tu untuk dia, untuk ni. Saya kata dulu-dulu kita jumpa makanan sedap mak kita buat tu, kita buat bulan Ramadan. Tidak, tak jumpa. Lah jumpa hari-hari tak tahu nak buat apa bulan Ramadan. Gitu. Okey. Baik. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal ibadat pada 10 malam akhir bulan Ramadan berbanding dengan masa-masa yang lain. 10 akhir Ramadan Rasulullah lagi mempertingkatkan amal ibadat berbanding pada bulan-bulan yang lain. Kita 10 akhir Ramadan tarawih tak pi dah. Kalau dengan baju raya, kalau dengan lantai, kalau dengan ketupat lemang dia, kalau dengan kuih samprik dia gitu gini apa tuan-tuan sekalian. Itu. Jadi Rasulullah bila tiba bulan Ramadan, Rasulullah mempertingkatkan amal ibadat. Bila tiba 10 akhir Ramadan, Rasulullah tambah lagi. Itulah pada bulan Ramadan. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Rawal Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedialah dengan bersungguh-sungguh untuk menemui malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil dan 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Kamu carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu. Dan 10 akhir Ramadan itu paling kuat pendapat ulama mengatakan Lailatul Qadar berada di 10 akhir Ramadan, salah satu daripada 10 akhir Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil. Itu. Malam-malam yang ganjil tersebut ialah 21, 23, 25, 27, 29 daripada bulan Ramadan. Saya baca laju sikit tak ada apa habis kot. Tengok. Dalam pada itu ada hadis menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar pernah ditemui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 21 Ramadan. Ada juga. Ada pula hadis menyatakan bahawa malam yang mulia itu pernah ditemui dalam zaman baginda pada malam pada malam Ramadan. Itu. 3 pada ni. Ada pula hadis yang menyatakan bahawa malam yang mulia itu pernah ditemui dalam zaman baginda. Itu, dalam zaman baginda itu. Pada malam 2, 3 Ramadan. Itu. Ada pula hadis yang menyatakan bahawa baginda pernah menyuruh seorang sahabat yang bertanya mengenai masa Lailatul Qadar supaya bersedia menghayati pada malam 27 Ramadan. Itu. 27 Ramadan. Itu. Dalam itu, daripada keterangan hadis-hadis tersebut dapat dipaham bahawa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah daripada satu tahun ke satu tahun yang lain dalam lingkungan 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Itu. Itu malam 23. Itu. Baik. Ada kata dia tak tentu. Tahun lepas malam 27, tahun ni mungkin malam 21, tahun ni malam 23. Itu cerita dia. Buat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan
insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pun nak sampai 1000 bulan pun teruk. Banyak lah ni tak sampai dah 83 tahun lebih, mana nak dan dah. Itu kalau sampai pun bagi tak sempurna macam orang dah. Hadis masa berlakunya malam Lailatul Qadar tetap dirahsiakan supaya setiap orang Islam menghayati 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan dengan amal ibadat, kerana dengan cara itulah sahaja mudah-mudahan anda akan dapat menemui dan dapat pula rahmat yang diharap-harapkan, yang akan menjadi seorang itu hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Itu doa-doa khusus untuk malam Lailatul Qadar. Ada doa-doa. Doa yang tersebut diterangkan dalam hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ra'aitu in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha qawli Allahumma innaka afu tuhibbul fa'fu anni. Itu daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya pernah bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, bagaimana kiranya saya mengetahui pada malam Lailatul Qadar itu dengan tepat, dan apa yang akan saya doakan pada saat itu? Baginda menjawab, berdoalah dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa anni. Itu maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau lah sentiasa memaafkan salah silap hamba Engkau, lagi suka memaafkan, oleh itu maafkanlah salah aku. Itu Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Itu. Sebab tu kena banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan Allah buka pintu langit seluruhnya untuk hamba-hambanya berdoa. Sesiapa yang minta ampun, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Siapa-siapa yang berdoa, Allah Taala akan makbulkan doa-doanya. Doalah pada bulan Ramadan. Lagi satu doa buka puasa kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Yang ni bukan doa buka puasa. Yang ni doa lepas buka puasa. Ada lepas buka puasa. Kalau dalam kitab-kitab fiqh pun sebut begitu. Kalau tengok makna dia pun gitu. Ada. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagi Engkau aku puasa. Ni puasa tak habis lagi tak buka puasa, tak habis lagi puasa. Wa ala rizqika aftartu, atas rezeki Engkau aku buka puasa. Allahumma laka sumtu bika amantu, dengan Engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki Engkau aku buka puasa. Nah, yang sebaiknya buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, buka puasa. Habis buka puasa baca Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu betul. Ada bahan ni betul katalah. Ada. Saya di Nadhah lama dah, lepas semua makan semua siap baru Allahumma laka sumtu, ya Allah bagi Engkau lah yang aku puasa tadi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dengan Engkau lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezeki Engkau lah tadi aku buka puasa. Ni puasa tak habis lagi dah. Dia macam terbalik sikit tau kalau baca yang tu. Kalau baca sebelum buka puasa tu bukan yang salah. Dekat-dekat nak buka puasa tu bukan salah, tapi terbalik. Yang sebaiknya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, buka puasa. Nak baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, bacalah. Habis tu baru baca Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna. Kalau baca ramai. Kalau untuk seorang, Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu. Boleh? Lepas buka puasa baru baca. Bukan doa sebelum. Itu sebab makna dia pun wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki Engkau aku buka puasa. Mana buka puasa lagi? Dia kata tu rezeki duduk depan tu. Tu dengan nasi, dengan buah, dengan apa buah. Rezeki siapa pun tak tahu hak tu. Rezeki siapa pun tak tahu. Selagi mana tak masuk mulut kita tak tahu rezeki siapa. Kita dah ingat buah Melaka 3 biji tu hak kita orang lain pimik. Tak tahu lagi hak depan. Selagi mana tak masuk dalam mulut kita, belum tentu hak kita. Tu cerita dia. Jadi kalau baca lepas buka puasa memang betul, wa ala rizqika aftartu, di atas rezeki Engkau aku buka puasa. Cara dia macam mana? Buka puasa dulu, lepas buka puasa baru baca doa. Boleh? Itu baru tepat yang tu. Dah ni tak tepat. Itu. Habis.
Lailatul Qadar kemuncak bulan Ramadan. Menurut huraian ulama rahimahullah, Lailatul Qadar merupakan kemuncak bulan Ramadan kerana kemuliaannya diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat Islam digalakkan menghayati 10 malam yang akhir bulan Ramadan dengan amal ibadat, dengan membaca Quran dan memperbanyakkan istighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tekun beribadah pada 10 malam yang tersebut akan mendapat rahmat yang dijanjikan, kerana telah sabit dalam hadis-hadis sahih bahawa malam Lailatul Qadar wujud pada salah satu daripada malam-malam yang 10, terutamanya 21, 23, 25, 27, 29. Cuba elakkan malam-malam ni daripada kita sibuk dengan benda-benda lain. Kalau sibuk sangatkah nak kena tinggal jugalah apa semua ni, cuba cari bulan lain. Tak apalah, malam satu ni sayang nak tinggal, ada itu ubah, kalau boleh ubah sikit. Itu jangan kacau 21, 23, 25, 27 ni, 29 ni. Kerana apa? Yang ini dia duduk di 10 akhir Ramadan dan malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan salah satu daripada malam itu ialah Lailatul Qadar. Nah itu, orang-orang yang tekun beribadah malam yang tersebut untuk menemui malam Lailatul Qadar akan mendapat rahmat dijanjikan itu, sama ada dia dapat menemui dengan melihat sesuatu yang luar biasa atau tidak dapat menemui dan tidak melihat apa-apa. Kerana yang penting seperti disebut di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Tak usah duk kira lah, mari malam 27 duk jengok tengok bilik terang ke gelap, duk jengok tengok pokoknya rokok ke tak rokok, tu so kira tu. Tu yang kata macam saya sebut tadi, habuan masing-masing. Ada orang yang dapat lihat, menjoklah. Kalau tak dapat lihat pun, yakinlah dengan hati kita Lailatul Qadar itu ada salah satu daripada malam Ramadan. Itu. Pertama, menghayati masa tersebut dengan amal ibadat. Kedua, beriman dengan yakin bahawa Lailatul Qadar itu adalah benar dan dituntut menghayati dengan amal ibadat. Yakinlah mata hati, benar. Yang ketiga, amal ibadat itu dikerjakan kerana Allah semata-mata dengan mengharapkan rahmat dan keredaannya, ikhlas. Itu. Sebelum itu hendaklah dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat nasuha dan terus beristiqamah, tetap teguh mengejar kesuruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Takut tuan-tuan sekalian, takut kita ni malas bila tiba bulan Ramadan, dia kena penyakit malas. Malas ni pasal apa? Pasal kita ada dosa. Hari ni, esok banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah itu, minta ampun pada Allah, bertobat. Kau nak main sunat tobat kena, ya Allah dosa banyaknya apa semua ni. Supaya bila kita masuk bulan Ramadan terus bersemangat. Tahu tuan-tuan, kita malas nak mengaji, malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak bangun tahajud. Bukan benda ni tak sedap tau, sedap nikmat, tapi dosa. Kalau kita biar hati kita berkarat, bila masuk bulan Ramadan dia jadi malas lagi. Ada tuan-tuan? Puasa tak tinggal tapi Quran tak pegang. Terawih tak? Terawih pun nama terawih tak ya. Semak kedai kopi pada 3 pagi. Ada bulan Ramadan orang tak tidur sampai cerah. Bukan qiyamulai tak. Qiyamu kedai kopi. Gong. Dia tak boleh makan. Malah dah kerja makan daripada mengerik sampai ke subuh. Makan tunggu. Dia tukar jadual je. Tukar jadual daripada makan siang pada makan malam. Makan sama. Tinggal jadi penyakit tu. Ada. Tuan-tuan, bulan Ramadan sekurang-kurang sekali khatam Quran. Boleh? Kata apa? Boleh tak? Khatam sekali. Start masuk Ramadan tu mula. Sehari 1 juzuk. 1 juzuk dalam, kalau orang bahasa lambat-lambat sejam lah. Sejam. Itu. Kalau boleh malam 27 khatam dah, sebab takut tak dan. Itu. Di hidup kita ni, ulama kata kita kena khatam setahun 2 kali. Quran setahun mesti 2 kali. Sekurang-kurang setahun 2 kali. Tak baca nak setahun 2 kali. Plan saya buat lama dah, tuan-tuan tiru lah. Masuk Ramadan, kita start baca sehari juzuk lebih, sehari juzuk lebih apa semua. Sampai malam 27 kita khatam. Faham tak? Malam 27 kata ada lagi, sambung lagi, ada 3 hari lagi. Khatam habis. Dapat ada sekali khatam.
masuk Syawal kita start balik. Yang ni kadang selai dolai sehari, selai dolai. Insya-Allah kalau tuan-tuan istiqamah begitu, selai dolai, bulan Rejab tuan-tuan dah khatam dah. Khatam dah bulan Rejab, khatam dah. Syaban khatam dah. Ni, maknanya masuk Ramadan habis bulan. Lepas tu yang noh baca sikit selai dolai ni hak ramalan ni kira daripada Syawal sampai Rejab ataupun Syaban mesti dia khatam. Jadi makna setiap tahun kita dapat dua kali khatam. Ramadan mesti sekali khatam. Sekurang-kurangnya baca Quran. Kerana bulan tu bulan Quran. Tuan punya Ramadan tu Quran. Tuan punya Ramadan itu ialah Quran. Tuan punya Ramadan. Itu. Baik. Banyak orang menyaksikan malam Lailatul Qadar. Imam Nawawi, Imam Nawawi tadi saya baca tu berkata malam Lailatul Qadar itu dapat disaksikan oleh orang dikehendaki Allah pada tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan sebagaimana telah diterangkan dengan jelas dalam hadis-hadis Rasulullah dan diberitakan juga oleh orang-orang yang soleh-soleh. Kalaulah tuan-tuan nak tengok bulan Ramadan, bulan malam Lailatul Qadar, berdoalah. Ya Allah, izinkan aku tengok Lailatul Qadar. Doa pada Allah. Kalau Allah bagi tengok. Tapi jangan duduk jaja kat orang pula aku dapat tengok bulan Lailatul Qadar. Malam ni nampak apa semua. Saya kira riak tak tahu lah, habis pahala tu tak dapat saya apa pula. Sebab tu Tuhan tak bagi kita tengok. Sebab kita ni gaduh nak habaq orang. Ya tak? Dia nampak hak pelik dia gaduh nak habaq orang. Dia dapat mimpi Rasulullah, jumpa Rasulullah, dia habaq kata. Bik tak tahu jumpa semua. Daripada sama juga dapat lihat Lailatul Qadar ni satu benda yang baik lah apa semua. Tapi takut dia rasa macam-macam biar tak nampak tak apa. Faham tak? Itu. Kemudian Imam Nawawi menyebut dan penjelasan Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawa bahawa orang yang dapat menyaksikan malam Lailatul Qadar elok dia menyembunyikan perkara-perkara disaksikan supaya dia terselamat daripada perasaan riak dan hendaklah berdoa pada saat-saat yang berkat itu dengan ikhlas dan sepenuh-penuh yakin dengan permohonan yang disukai mengenai agama, dunia, dan biarlah kebaikan doa itu untuk kebaikan dan keselamatan agama dan hari kiamat. Kalaulah dia kata kamu dapat tengok bulan Lailatul Qadar tu, Allah dia bagi tengok nampak bulan seketul dalam rumah ke apa-apa lah dia nampak. Kata Imam Mawardi, sembunyikan jangan cerita kat orang. Ambillah kesempatan pada itu tu ketika itu berdoalah untuk agama, untuk kuatkan iman, untuk apa semua. Lepas tu doalah untuk dunia kamu pun tak apa. Apa dia perniagaan kamu maju, harta benda kamu lembu kebal, kamu sihat apa semua tak ada masalah. Doalah kebaikan dunia akhirat, bukan nak jaja kat orang. Faham tak? Jangan bukan jenis duk jaja-jaja kat orang. Sebab tu kata tu, mulut kita ni gaduh nak habaq. Baik tak tengok tak apa. Faham? Betul. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dia tengok tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Alim ulama rahimahullah menyebut beberapa tanda atau alamat berhubung malam Lailatul Qadar. Ada yang berkata mengenai malam Lailatul Qadar, dia melihat nur yang terang benderang di segala tempat sehingga pada segala ceruk yang gelap gelita. Dia seorang nampak cahaya nur terang benderang, tak ada nampak gelap. Dia orang lain gelap, dia terang. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau boleh nampak lah macam tadi. Ada pula berkata dia mendengar ucapan salam dan kata-kata yang lain daripada malaikat. Kau dengar Assalamualaikum, bunyi, tengok tak ada. Kok bunyi gitu dah, Assalamualaikum. Dia bunyi perkataan tu. Tuan-tuan sekalian, bunyi. Gitu. Itu tanda-tanda. Ada orang yang dia nampak. Ada, dia nampak. Itu cerita. Saya ingin nak cerita tapi wallahualam Ramadan terlepas dah. Dan dulu kan kadang-kadang bila kita sujud tu, bila kita turun sujud tu kita nampak macam cahaya. Ada. Dia nampak macam cahaya tapi sikit nampak macam cahaya. Kadang-kadang Allah bagi. Nah itu. Bila kita sujud tu nampak cahaya apa nampak semua ni. Mungkinlah benda-benda ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita. Bagi kita. Itu. Jadi makna macam tadilah jangan cerita, kalau cerita untuk
kat anak-anak, cerita apa semua itu soal lain. Tak pasal kita nak riak kat anak-anak kita. Ada tu cerita dia. Kadang-kadang Allah bagi. Tu cerita. Awak janganlah kata kalau dia tak nampak tanda-tanda apa macam biasa setiap malam sama je. Aku pun tak mau buat apa. Tu macam kata tadilah saja Allah Taala tak mau bagi kita nampak kerana Allah nak jaga niat kita macam mana. Itu. Baik. Ada juga yang berkata dia melihat segala benda termasuk pohon-pohon kayu rebah sujud. Mana ada? Ulama-ulama kata pokok derian sujud, pokok nangka sujud, pokok cepedak sujud. Mungkinlah semua. Dia nampak. Itu cerita dia. Baik. Ada pula berkata doa permohonannya makbul. Dia tengok semua yang aku minta bulan Ramadan makbul belaka ni. Hang kena oleh terkadang tu. Itu cerita dia. Imam Tabari rahimahullah memilih pula yang menegaskan memilih qaul yang menegaskan bahawa semua itu tidak lazim, tidak semestinya dia dapat melihat kerana tidak disyaratkan melihat suatu atau mendengar untuk menemui malam Lailatul Qadar. Ada Imam Tabari kata dia memilih qaul yang menegaskan tak sah kira tengok tak tengok pokok rokok cahaya gitu, tak payah. Jadi susah pula kita duk kerja cari yang tu, kita tak amal ibadat apa. Illa yakin dalam bulan Ramadan yang mulia itu ada satu malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Hang buat daripada awal sampai sudah, tiap-tiap malam hang dapat Lailatul Qadar. Senang cerita. Dia tengok pokok nak rokok bila dia rokok kena ribut pun dia rokok. Itu cerita dia. Dia pergi tunggu yang tu pula. Ada baik tunggu tu baik. Yakni yang penting ialah taat, mengerjakan amal bakti kerana Allah semata-mata, kerana balasannya tetap terjamin dan akan dapat dinikmati di dunia dan juga di akhirat. Itulah tentang saya petik tu. Belakang-belakang tu ada lah kalau tuan-tuan nak sumbangan kat Nadah ke buka puasa ke apa semua tu. Itu. Jadi sekarang tu dulu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita sama-sama doa moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk bulan Ramadan lagi. Kalau tak silap tuan-tuan sekalian, bulan lepas saya sebut saya nak buka peluang untuk wakaf 1 kaki persegi bangunan Masjid Nahdah. Madrasah tempat saya tu kita perbesar sikit, 1 kaki 120. Jadi hari ni kalau tuan-tuan yang nak wakaf tu boleh jumpa saya ataupun ada wakil-wakil saya. Tak payah bagi duit. Tuan-tuan ambil main baca lafaz wakaf je, duit tuan-tuan ambil dalam akaun. 1 resit ni sekaki. 1 resit sekaki. Kau nak bawa duit tu dah tu tak apalah. Seeloknya tuan-tuan tangguh bagi masuk Ramadan pun tuan-tuan ambil dalam akaun tu. Jadi tuan ambil lah. Itu. Cepatlah itu. Jadi tuan-tuan baca lafaz, tuan buat kat saya pun tak apa. Mai jumpa saya lagi. Itu. Ini tak pasalah. Sekaki 120, 1 kaki persegi wakaf bangunan. Kita sedang buat mihrab di sana dan tambah sikit lagi kerana tak berceluh orang nak mengaji. Jadi insya-Allah sama kita pakai kongsi sikit. Lepas ni mai jumpa saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك علوما نافعة رزاقا واسعا عملا صالحا سعادة دارا وحسن خاتمة رزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.